Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah masuk ke suara nah? Buka mic Ustaz. Buka mic. Mana saya? Okey, sorry. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat, rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali lagi satu kesempatan kepada kita, kesempatan untuk mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Ustaz Naim sekejap tadi. Dan alhamdulillah kita diberi pula rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar ataupun mentadabbur sedikit daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang pada malam ini kita pilih untuk bincang tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang akan kita petik dari surah Luqman. Okey, yang kita akan petik dari surah Luqman, iaitulah muka surat 412. Jadi pada malam ni insya-Allah mungkin kita dalam pertemuan ringkas ini kita bincang tentang wasiat Luqmanul Hakim berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada depan kita ni. Baik, mungkin sama-sama rakan-rakan usrah boleh tengok pada surah Luqman pada ayat yang kita mulakan ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wasiat Luqman kepada anaknya, di mana Luqman berkata kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman. Luqman ni orang yang diberi hikmah kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dipastikan ataupun khilaf di kalangan ulama tentang dia ni siapa sebenarnya. Ada yang kata dia seorang nabi ataupun seorang lelaki. Yang paling jelas Allah Taala kata wa laqad atayna luqmanal hikmah, dia adalah orang yang diberikan kebijaksanaan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara wasiat yang diberikan kepada anaknya diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran buat tatapan semua umat ini. Jadi kalau kita nak mengambil pesanan dan wasiat, ambillah pesanan dan wasiat dari lelaki yang Allah telah abadikan wasiatnya di dalam Al-Quran. Dan alangkah indahnya wasiat-wasiat yang Allah Ta'ala sebut buat kita selaku hambanya di dalam Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran adalah datang dari Tuhan yang maha hakim, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi wasiat Luqman kepada anaknya yang pertama ialah wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika mana Luqman berkata kepada anaknya ya bunayya wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan dia memberi nasihat kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim,
Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ini wasiat dia yang pertama dan yang paling utama, yang paling penting, yang mana menjadi satu tanggungjawab yang besar kepada sekalian bapa-bapa dan ibu-ibu di luar sana untuk mengambil iktibar daripada wasiat ini dan jaga anak dia berdasarkan panduan daripada Allah Azza wa Jalla ini. Iaitu tanggungjawab pertama para ibu bapa ialah menjaga anaknya daripada kesyirikan kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, janganlah dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, kerana sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Maka dia memulakan wasiatnya dengan hak yang paling besar dalam diri seorang hamba. Seorang hamba, hak yang paling besar kepadanya ialah hak penciptanya. Kerana Allah lah yang menciptanya daripada tiada kepada ada. Allah lah yang memberi kepadanya penglihatan, pendengaran, pertuturan. Allah lah yang memberikan kepadanya kesihatan. Allah lah yang memberikannya rezeki dan segala macam kenikmatan yang ada dalam dirinya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hak Allah yang paling utama. Iaitulah seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Sebab tu saya nak pesan kepada rakan-rakan usrah sekalian. Kadang-kadang kita letak value Islam ni bukan pada yang tertinggi. Sebagai contoh, Nabi SAW kata al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Iman ni ada lebih kurang 60 atau 70 lebih cabang. Cabang iman yang paling tinggi sekali Nabi ajar kepada kita adalah a'laha syahadatu an la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sebahagian orang melihat Islam pada hari ini pada nilai-nilai indahnya Islam. Islam pada kebersihan, Islam pada integriti, Islam pada muamalah, Islam pada apa lagi, value-value yang mungkin dia bandingkan value-value ni dengan orang kafir. Sehingga pada sebahagian daripada waktu umat Islam kerana lemahnya dia lebih rendah value ni daripada orang kafir. Sebagai contoh yang lebih jelas, baru-baru ni dalam satu post Facebook, kebetulan pada masa sekarang ni Jepun telah menyertai Piala Dunia. Walaupun dia dah kalah lah semalam, penalti 3-1 kan. Sehingga orang kata, oh Jepun dah kalah, tak ada lah nak cuci stadium lagi lah. Bila Jepun cuci stadium, dia masuk bilik persalinan, tinggalkan bilik persalinan dengan cara yang baik, bersih, seperti mana sebelum dia masuk, maka ada orang komplain, ada orang komen dalam status dia buat status, dia kata, kita boleh tunjukkan keindahan Islam tanpa kita nyatakan kepada dunia bahawa kita adalah Muslim. Dia kata macam tu. Kita boleh tunjukkan kepada orang luar the beauty of Islam without telling we are Muslim. Dia kata macam tu. Kerana kagumnya dia dengan kebersihan yang ditunjukkan oleh orang-orang Jepun. Maka saya pun rasa terkesan dengan status tersebut. Saya komen balik. The beauty of Islam ialah apabila kita buat sesuatu dalam hidup ini kerana Allah. Jepun walaupun bersih dia, kalau kita tanya dia apa yang dia buat, kenapa dia buat, dia jaga kebersihan, dia kata we respect the place. We Japanese, kita tak tinggalkan sampah di belakang kita. Tapi kita tanya dia, kenapa dia buat semua ni? Kerana kemanusiaan, kerana dia dididik macam tu. Ada tak dalam hidup dia ni dia buat tu kerana Allah? Maka sesuatu yang dibuat bukan kerana Allah adalah sia-sia.
Ini yang kita kena ajarkan kepada anak kita. Dan inilah wasiat yang paling utama yang kita sendiri kena pegang dalam hidup kita. Bahawa kita hidup, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah inti kepada Islam yang sebenar. Seorang yang pembersih seperti mana orang Jepun, dia tidak akan dapat kebaikan dari kebersihannya andai dia tidak beriman kepada Allah. Seorang yang berintegriti dalam pekerjaannya, dia tidak akan dapat manfaat daripada integritinya selama dia tidak beriman kepada Allah. Seorang yang bersedekah, menginfakkan hartanya dengan berbilion-bilion, dia tidak akan dapat manfaat daripadanya sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beauty of Islam, asas kepada Islam adalah dibina di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok Islam ni, kita tak pergi kepada foundation, asas. Nabi SAW pesan kepada kita, buniyal Islamu ala khams. Islam terbina di atas 5 perkara. Mana ini adalah rukun tertegaknya Islam di atas 5 perkara. Apa dia? 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendirikan 5 waktu salat. Berpuasa di bulan Ramadan. Menunaikan zakat. Melakukan haji bagi yang mampu. Ini adalah asas rukun kepada Islam. Kebersihan, dia adalah satu cabang daripada cabang keimanan. Tapi dia bukan asas kepada keimanan. Akhlak-akhlak yang lain, betul, ada orang Islam yang kasar watak peribadi dia. Ada orang Islam yang lembut watak peribadi dia. Tetapi semua itu kayu ukurnya adalah tauhid. Sebab Nabi SAW kata, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan keindahan akhlak. Kenapa? Kerana dalam masyarakat jahiliyah memang ada akhlak-akhlak yang baik. Bukan semua jahiliyah tu tak baik. Ada masyarakat jahiliyah menghormati tetamu. Masyarakat jahiliyah memberi makan kepada orang-orang yang orang yang susah. Waktu Nabi SAW atau Quraisy di Mekah, mereka memberi makan kepada orang datang jemaah haji dengan makanan yang begitu banyak. Sehingga Allah Ta'ala kata dalam Quran, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah kamu menjadikan memberi makan, memberi minum kepada jemaah haji dalam kijah haji dalam Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat? La yastawuna indallah. Allah Ta'ala kata tidak akan sama mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nak pesan kepada rakan-rakan usrah sekalian, pandanglah Islam, keutamaan dalam Islam pada perkara yang paling utama yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, akhlak kita adalah aksesori. Integriti kita adalah aksesori. Naam, cabang-cabang iman. Kita jaga integriti kita, kita jaga akhlak kita, kita jaga budi pekerti kita. Tapi semua itu adalah cabang-cabang yang duduk di bawah cabang paling utama sekali adalah la ilaha illallah. Hari ini orang melihat Islam sebagai nilai, sehingga dia kata Islam sama je mengajarkan nilai yang baik seperti mana agama-agama lain mengajarkan nilai yang baik. Sehingga mereka kata semua agama mengajar benda yang baik. Kita katakan salah. Semua agama mengajarkan nilai, tapi hanya satu agama mengajak kita menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan dialah pemilik kita semua, dialah pencipta kita semua, dialah pentadbir seluruh alam semesta, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua dan Tuhan sekalian alam. Dan menjadi hak Allah kepada kita iaitu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Apa maksud syirik Allah dengan sesuatu? Iaitulah menjadikan bagi Allah adanya sekutu.
sekutu dalam ibadah kita. Mana kita ada tawakal, tiba-tiba tawakal kita letak pada selain Allah. Kita doa kita letak pada selain Allah. Seseorang itu sujud, tiba-tiba dia sujud kepada selain Allah. Semua itu bentuk ibadah. Dan apabila ibadah ini dipersembahkan kepada selain Allah, ibadat yang merupakan hak mutlak Allah Ta'ala, apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka jadilah seorang itu syirik. Seorang musyrik melakukan kesyirikan. Kerana Allah Ta'ala kata, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Akulah Tuhan yang paling tidak berhajat kepada rakan kongsi. Maka dalam wasiat ini Luqman berpesan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kalau seorang melihat kezaliman dari sudut muamalah dengan manusia, ada orang yang dizalimi haknya, hutangnya tidak dibayar. Ada orang dizalimi haknya, hartanya dirampas. Ada orang dizalimi haknya, maruahnya dicalar. Tetapi kezaliman yang paling besar, ialah apabila seorang itu tidak menunaikan hak Tuhan yang menciptakan dia. Maka itulah kezaliman yang paling besar. Hari ini saya nak katakan sekali lagi kepada rakan usrah, pandanglah sudut tauhid, pandanglah sudut agama hak yang paling utama ini pada cabang iman yang paling tinggi, iaitulah beriman kepada Allah. Saya sering bagi contoh muslimin dan muslimat, rakan usrah yang dirahmati. Andai kata orang paling kaya di dunia, contohlah kita sebut nama lah, Elon Musk. Elon Musk ni orang paling kaya di dunia. Ataupun yang kedua atau terkaya, saya pun tak pasti sangat lah. Tapi yang penting dia ni orang kaya. Dalam satu tweet, seorang Arab pernah bagi tahu kepada Elon Musk. Dia kata, aku tertanya-tanya, I'm wondering. Elon Musk ni, dia seorang yang banyak mereka cipta inovasi-inovasi dalam dunia. Tiapa yang paling menghairankan aku, dia tak jumpa pencipta alam semesta, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu Elon Musk jawab dia apa? Dia kata, oleh kerana kebanyakan manusia akan berada di dalam neraka, maka aku tak kisah untuk berada bersama dengan majoriti manusia. Degilnya dia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, andai kata dia ni menginfakkan harta dia 1 bilion untuk charity, 1 bilion, banding seorang anak kita pergi ajar kepada anak kita, ibu-ibu nak pergi masjid hari Jumaat, dia bagi kepada anak dia, anak, abang, adik, ambil duit RM1 ni masuk kat tabung masjid. RM1 lah paling common sekarang ni, takkan nak bagi duit shilling kan. Nah, bagi duit shilling melampau lah pula, sebab duit sekolah pun tak bagi duit shilling dah. Tapi andai katalah betul-betul dia tak ada, dia bagi 10 sen lah. Kita ambil value yang paling rendah yang ada, 10 sen dia bagi abang, adik, mak tak ada yang lain, mak nak sedekah juga hari ni, ambil duit 10 sen ni hari Jumaat, nanti pergi solat Jumaat, masuk dalam tabung masjid. 10 sen ya tuan-tuan. Bandingkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 1 bilion yang diinfakkan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, berbanding 10 sen yang diinfakkan oleh orang yang beriman kepada Allah, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 1 bilion itu seperti debu-debu yang berterbangan. Sebaliknya 10 sen yang disedekahkan dalam keimanan, maka dia akan memberikan pahala yang bertimbun-timbun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana iman adalah kunci segala kebaikan. Jadi wajarlah ini wasiat pertama yang Luqman pesan kepada anaknya. Dan inilah juga pesanan kita, rakan-rakan usrah sekalian, kepada anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita. Jangan disyirikkan Allah dengan sesuatu, kerana kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi,
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung sehingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam masa 2 tahun. Yang dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada aku jualah tempat kembali untuk menerima balasan. Ini wasiat yang kedua yang Allah Ta'ala abadikan dalam surah Luqman ini, iaitulah setelah hak Allah yang paling utama, maka hak manusia yang paling besar kepada kita ialah kedua ibu bapa kita. Allah menyertai dia adalah hak Rasulnya, kerana hak Rasul berkait dengan hak Allah. Jadi kita kata sebab tu syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mengakui Allah Tuhan yang berhak kita sembah satu-satunya dan tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kalimah la Muhammadur Rasulullah adalah bererti mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita settle hak Allah dan Rasul nombor 1. Wasiat yang kedua, hak kedua ibu bapa. Maka dalam ayat ini pesanan hak yang paling besar daripada kalangan manusia adalah hak kedua ibu bapa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak mereka menjadi hak yang paling besar kerana lahirnya kita ke dunia melalui rahim ibu kita dan melalui juga mani dari ayah yang menjadi ayah kita. Jadi mereka berdua menjadi sebab kepada kita wujudnya di dunia. Setelah daripada Allah mengizinkan kita, Allah ciptakan kita dalam rahim ibu, Allah bagikan nyawa, Allah simpan kita dalam rahim ibu kita selama 9 bulan, dan akhirnya kita pun lahir ke dunia. Waktu lahir ke dunia ini, mak kita dia mengandungkan kita, melahirkan kita, menyusukan kita. Maka mak ada 3 kali ganda hak lebih besar daripada hak ayah. Itu pun tidak ada manusia lain yang boleh menandingi hak ni. Saya bagi contoh yang lain nak suruh faham. Saya suka bagi contoh supaya faham. Katalah ada seorang ni, dia lahir ke dunia, tiba-tiba mak dia ni bagi kepada orang lain, ibu angkat dia. Maka ibu angkat dia lah membesarkan dia, beli pampers, bagi hantar dia klinik, kemudian sampailah dia besar sikit, hantar dia ke sekolah, bagi bekal kat sekolah, beli uniform sekolah, beli buku sekolah, sampailah dia masuk universiti, sampai dah besar. Akhirnya dia jadi orang yang berjaya. Baik, sekarang ni dia ada 2 ibu. Satu ibu angkat yang telah banyak jasa dia kepadanya, dan yang kedua ibu kandung yang telah melahirkan dia. Antara 2 orang ni, mana yang paling besar hak dia kepada si anak? Jawapan dia ialah ibu kandung. Kerana ibu kandung ini tidak ada tandingannya. Seorang ibu angkat tidak akan dapat menjaga anak angkatnya tanpa dikandungkan oleh ibu kandung. Kerana itu kita katakan bahawa hak ini perlu kita sedar. Hak ini perlu kita wasiatkan diri kita sendiri juga, bahawa jagalah ibu bapa kita, kerana mereka lah orang yang paling berhak dalam hidup kita ni. Sehingga orang tanya Nabi SAW, siapakah orang yang paling berhak dengan kebaikan diriku? Kata Nabi SAW, ibumu. Kemudian dia tanya lagi, kemudian siapa? Nabi kata, ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Kali keempat baru kata, ayahmu. Dan 3 kali ganda lebih. Kerana ibu ada hak mengandungkan, melahirkan dan juga menyusukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat yang
Dua. Cuma wasiat yang kedua ni Allah Subhanahu wa taala jelaskan sikit lagi kepada kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang salih. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam bahasa ringkas saya boleh sebut bahawa condition mentaati kepada kedua ibu bapa ialah selama mereka tidak mengajak kita ataupun selama dia tidak mengajak anaknya untuk mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tetap saja hak Allah lebih besar daripada hak kedua ibu bapa. Hak Allah lebih besar daripada segala hak yang ada di atas muka bumi ini. Termasuklah hak diri kita sendiri. Jadi andai kata tiba-tiba ibu bapa ni suruh kita mensyirikkan Allah. Allah suruh baik kepada kedua ibu bapa, tiba-tiba ibu bapa suruh anak dia mensyirikkan Allah, maka janganlah mentaatinya. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi anak wasiat kepada ayah, wasiat kepada anak jangan syirik kepada Allah. Dan apabila ayah memerintahkan anak dengan syirik, anak pula jangan mensyirikkan Allah. Tapi saya nak tarik perhatian ibu bapa sekalian. Kita berada di satu zaman yang fitnah beragama itu sangat besar. Sangat besar. Sehingga halusnya kesyirikan ini tidak sehingga orang tidak alert, tak perasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada bagi tahu satu hadis. Nabi kata, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Kamu kena segera beramal sebelum datangnya fitnah seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Waktu datangnya fitnah seperti kepingan malam yang gelap itu, Nabi SAW kata, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman, petang dia jadi kafir. Dan begitulah juga sebaliknya, petang dia beriman, paginya besok dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kerana mereka menjual agamanya dengan habuan dunia. Fitnah di akhir zaman ni sangat halus. Fitnah yang kita sebutkan ialah fitnah dalam soal agama. Saya tak nak sebut tentang fatwa-fatwa yang besar, tapi oleh kerana ini wasiat antara ayah dengan anak, saya nak pesan kepada para ibu bapa sekalian. Kadang-kadang kita tak perasan, anak kita tengok cerita kartun, ada unsur pengagungan selain dari Allah. Ataupun kita pergi ke pasar-pasar raya, kita pergi mall, terutamanya ni kita ni di bulan Disember. Sekarang ni kalau pergi di mall, dah ada pokok-pokok Christmas, dah ada perhiasan-perhiasan Christmas, dah ada patung-patung Santa Claus. Jadi perkara-perkara ni dijadikan sebagai satu budaya normal. Padahal di sisi agama, perkara ini sangat-sangat bertentangan dengan foundation Islam yang kita sebut di awal tadi. Kenapa? Apabila orang sambut Christmas, mereka sambut perayaan kelahiran anak Tuhan di sisi mereka. Maka mereka merayakan sesuatu perayaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam, Allah Taala kata, di waktu langit dan bumi mendengar
dakwaan orang yang mengatakan Allah memiliki anak, hampir langit, bumi, gunung pecah hancur berkecai. Tiba-tiba kita tak sensitif dalam soal akidah. Bahawa anak-anak kita pakaikan pula dia dengan topi Santa Claus. Kita pakaikan dia pula pakaian Santa Claus. Kita ambil gambar dia dengan kereta kijang dia tu. Kereta kijang kereta dia tu lah yang ditarik oleh kijang. Dan kita ajarkan pula kepada dia lagu-lagu sambutan Merry Christmas. Dan kita wishkan pula dia dengan hajat-hajat yang konon-kononnya pada malam Christmas akan ditunaikan oleh Santa Claus. Perkara itu sebenarnya sangat-sangat bahaya dari sudut keimanan. Jadi jangan sampai dalam wasiat ni Allah kata kalau ibu bapa suruh buat benda syirik, anak-anak jangan ikut. Yang saya bimbang kerana kejahilan sebahagian daripada masyarakat, ayah yang Muslim suruh anak buat kesyirikan. Itu fitnah di atas fitnah, bala. Allah suruh taat kepada ibu bapa yang kafir selama mana dia tidak mensyirikkan Allah. Dia suruh buat syirik kepada Allah. Yang kita bimbang kerana jahilnya sebahagian daripada masyarakat, ibu bapa Muslim suruh anak atau membiarkan anak dia buat perkara-perkara mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas-jelas panggil 180 darjah. Allah Taala suruh macam ni, dia buat macam tu. Sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diwasiatkan. Baik. Seterusnya, oleh kerana wasiat ni banyak, kita boleh ulas sikit-sikit je lah. Okay? Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasiat Luqman yang ketiga. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun sebesar atau seberat biji sawi, dan dia tersembunyi di dalam batu besar, atau di langit atau di bumi, tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Jadi wasiat yang keempat ni bahasa mudah ialah wasiat untuk anak takut kepada Allah, ataupun wasiat supaya anak mengawasi, senantiasa merasakan pengetahuan Allah Azza wa Jalla, pengawasan Allah Azza wa Jalla ke atas diri mereka. Okay, kalau kita boleh sebut nombor 1, tauhid. Nombor 2, taat kepada kedua ibu bapa, tauhid atau tidak syirik. Okay, taat kepada kedua ibu bapa. Dan nombor 3 ini kita sebut sebagai apa? Takut kepada Allah dan senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Maknanya apa? Kita bagi tahu kepada anak-anak kita, kalau apa-apa yang kita buat dalam hidup ni, Allah tahu, Allah nampak. Sehingga kalau benda tu berlaku dalam batu, intaku fi sakhratin, ulat dalam batu pun Allah tahu apa yang berlaku. Burung di udara pun Allah tahu apa yang berlaku. Sehingga sehelai daun yang gugur pun Allah tahu mana tempat dia nak jatuh. Jadi kita ni, hidup kita tidak dapat lari daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ni meliputi ilmunya segala apa yang berlaku dalam dunia. Jadi kita wasiatkan kepada anak kita. Luqman wasiatkan kepada anak kita, dan kita juga ambil wasiat ni bahawa kita kena ada yang ketiga, iaitulah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas diri kita. Yang seterusnya, ya bunayya
aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Yang seterusnya ialah, wahai anakku, dirikanlah sembahyang, suruhlah buat kebaikan, dan laranglah dari melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Baik. Wasiat ini berkait dengan setelah daripada hak Allah, setelah daripada hak kedua ibu bapa, maka barulah datang kepada keindahan-keindahan akhlak Islam, keindahan-keindahan amalan dalam Islam. Itulah dimulakan keindahan amalan dengan salat 5 waktu. Ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini adalah amalan-amalan Islam yang paling utama. Dirikanlah salat. Sebab tu sebagai ibu bapa ahli usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, paling utama kita dengan anak kita ialah jaga salat. Periksa salat dia, jaga salat dia. Bila dia balik sekolah, kita tanya, dah salat ke belum? Waktu malam kita tanya dia, dah salat ke belum? Kadang-kadang kita rasa dia salat, tapi sebenarnya dia belum salat. Yang kedua, dalam perhatikan sifat salat dia. Macam mana cara dia salat? Ajak dia salat berjamaah bagi lelaki. Ajak dia ke surau. Perintahkan dia salat. Dan kena sabar dalam mendidik anak dengan salat. Ada setengah orang dia tanya, Ustaz, macam manalah saya, anak saya payah nak salat. Saya kata, suruh tu macam mana? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala kata, suruh anakmu salat dan sabarlah dalam memerintah salat itu. Sehingga Nabi SAW kata, ajar umur 7 tahun, pukul umur 10 tahun. Ada 3 tahun tu. Lepas pada tu, nak kena pantau lagi. Nak jaga anak kita dalam salat mereka, sifat salat mereka. Dan setelah daripada salat, barulah dia kata, amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Sebab itu, kalau seorang tu jaga salat, sebenarnya dalam salat tu adalah package. Tuan-tuan, ada tauhid di dalamnya, ada Quran di dalamnya, ada takbir di dalamnya, ada tasbih di dalamnya, ada sujud di dalamnya, ada doa di dalamnya, semua benda. Tapi mesti kembali kepada asas tadi. Saya tekankan sekali lagi, waktu tuan-tuan, puan-puan nak ajak anak, nak suruh anak salat, kena fahamkan dia dulu tentang tauhid. Kenapa dia perlu salat? Salat adalah salat adalah penyembahan dia kepada Allah yang mencipta dia. Dan Allah suruh salat 5 waktu, dia tak tahu kenapa dia kena salat. Sebab dia tidak diajarkan tentang cabang iman yang paling tinggi, ialah salat ni sebenarnya lambang keimanan kita kepada Allah. Kalau kita suruh dia solat, kita tak ajar dia tauhid, maka dia tidak akan faham kenapa dia kena salat. Sehingga akhirnya dia solat laju lah, dia solat macam-macam lah. Kita semua tengoklah macam mana cara anak kita salat, dan ajarkan dia cara salat yang sebenar. Baik, selepas daripada tu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wasiat yang seterusnya, wasbir ala ma asabak. Sabarlah pada apa yang menimpa kamu. Ini juga antara wasiat yang penting, kerana Allah sendiri dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan dalam hidup ni dengan sabar dan juga salat. Dalam wasiat Luqman, setelah daripada aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Maka ditegaskan sekali lagi bahawa kesabaran adalah kembarnya salat. Kembar dari sudut mana? Kita nak salat pun kita kena sabar, dan dalam musibah yang berlaku maka kita kena bersabar seiring dengan salat. Kalau orang tu sabar dalam musibah tapi dia tak salat, rugi. Tak ada maknanya sabar dalam keadaan tak salat. Okey? Tak ada maknanya sabar dalam keadaan tidak salat.
Yang seterusnya, hadirin dan hadirat, rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barulah akhirnya datang terhadap akhlak kita sesama manusia. So kita ada hak Allah paling utama, hak ibu bapa yang paling utama. Kemudian amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, barulah akhirnya amalan kita sesama makhluk manusia ni. Datang setelah itu, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbukal kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Barulah datang wasiat jaga kita sesama manusia. Bukan kita tak perlu jaga, perlu, tapi dia tidak sebesar hak Allah, tak sebesar hak ibu bapa. Jangan sampai kita baik dengan manusia tapi kita tak baik dengan ibu bapa kita. Dan dia lebih berat lagi, kita baik atau seorang itu baik dengan manusia tapi dia tak baik dengan Tuhan dia. Yang ni sangat dikesalkan. Banyak orang lupa ni, dia baik dengan manusia, baik sungguh, tapi dia tak baik dengan Tuhan. Sebab tu ada orang tanya, Ustaz, takkanlah orang kafir masuk neraka? Macam mana? Dia orang baik, Ustaz. Dia selalu bagi saya makan, dia selalu bagi tanya khabar kita. Dia baik, lebih baik daripada orang-orang Islam yang ada kat kita. Maka jawapannya, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kebaikan yang dilakukan bukan kerana Allah tidak bermanfaat. Dan kebaikan yang paling utama adalah kepada Allah. Kalau kita buat baik kepada manusia tapi kita tak baik kepada Allah, maka sia-sia sahaja kebaikan itu. Saya bagi contoh lagi. Contoh lagi. Kita baik dengan anak dia tapi kita tak baik dengan bapa dia. Takkanlah pak tu nak masuk ke rumah dia. Contohlah mudah. Ataupun kita jawab periksa dengan periksa ni baik sungguh. Markah kita sepatutnya markah tinggi sebab kita jawab periksa dengan baik, tapi kita tak register diri kita sebagai orang yang duduk di sekolah tu, so kita tak akan dapat markah tu. Begitulah dia, orang yang baik dalam hubungan dengan manusia tapi tak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga nombor satu agama, tapi dalam masa yang sama orang Islam, termasuk wasiat dia ialah jangan sombong dengan manusia. Jangan palingkan wajah kita daripada manusia. Senantiasa senyum, rendahkan diri, tundukkan diri. Kerana apa? Kerana mulianya kita bukan kerana diri kita. Mulianya kita kerana Allah menjadikan kita orang yang beriman dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Baik, yang terakhir, wasiat yang terakhir ialah waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautil hamir. Sederhanakan langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Dan ini nasihat yang terakhir ni adalah nasihat kita untuk diri sendiri. Setelah kita wasiatkan setelah Allah mewasiatkan kita dengan hak Allah, hak ibu bapa, hak jiran tetangga, hak masyarakat, maka hak diri sendiri pula yang terakhir ialah adab yang seorang individu perlu perhatikan dalam dirinya sendiri. Okey, apa dia? Jangan berjalan dengan kesombongan, rendahkan suara, jaga diri kita daripada perkara-perkara yang buruk yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebahagian daripada wasiat Luqman yang ada bersama dengan kita, hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat usrah yang saya kasihi sekalian. Mudah-mudahan wasiat ini menjadi wasiat kita juga untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan wasiat ini juga kita sebagai orang yang beriman ambil, walaupun ibu bapa kita tak pernah cakap macam ni kat kita, tapi bila kita baca, oh ini rupanya wasiat Luqman kepada anaknya, maka kita pun ambil dan kita wasiatkan untuk diri kita, wasiatkan untuk anak-anak kita, dan wasiatkan juga untuk masyarakat kita seluruhnya, insya-Allah. Jadi saya rasa itulah yang dapat dikongsikan pada malam ini.
Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hafiz yang sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan ahli usrah sekalian. Dan alhamdulillah kita ada hari ini, masya-Allah, ramai juga yang mengikuti kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati semua pihak penganjur dan semua hadirin dan hadirat yang sudi berkongsi ataupun bersama dengan kita dalam perkongsian ilmu pada malam ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ustaz Hafiz. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Hashim Jibra Hafizahullah Ta'ala di atas perkongsian. Boleh? Satu soalan ditanya soal Ustaz, di manakah sedapnya bukan seorang ibu dan ayah yang telah pun mendidik anaknya dengan cara Islam dalam menasihati anaknya, sehingga apabila mereka uzur, tiba-tiba anak-anak tersebut hidup seperti tidak mempunyai agama dan meninggalkan ayah dan ibunya sebatang-kara tanpa perhatian dan tanpa kasih sayang. Apakah maksudnya di manakah silapnya seorang anak ayah dan juga ibu dalam itu? Penjelasan. Baik, sebenarnya anak-anak ni bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah amanahkan kepada kita. Maka berbahagialah orang yang Allah rezekikan kepada dia anak yang saleh. Dan anak yang saleh bukan sekadar kita dapat dengan penjagaan makan minum, pakaian. Dia juga satu anugerah dari Allah yang datang dengan doa yang betul-betul kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mendidik anak kita, kita kena iringkan itu rasa tawakal dan harap kepada Allah. Bahawa yang menjadikan anak ini anak yang saleh bukan kita. Sebaliknya yang menjadikan anak yang saleh ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha untuk mendidik dia, tapi didikan yang sebenar adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, bukanlah satu kelaziman apabila kita berusaha mesti jadi. Tak. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri ujian kepada kita, anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Walhal masa dia kecil kita dah didik dengan didikan yang benar-benar mematuhi syariat lah, patuh syariat. Sehingga waktu kecil kita ajar dia solat, kita ajar dia doa gini-gini, akhir sekali pada umur dia dewasa, dia lupa kepada ayah ibu dia. So di mana silap kita? Jawapan dia, dalam agama apabila kita buat kerana Allah, Allah akan simpan kebaikan itu. Walaupun hasil tidak seperti yang kita harapkan. Sebagai contoh, ada anak-anak Nabi yang tidak beriman kepada Allah. Kita tahu anak Nabi Nuh tidak beriman. Apakah salah didikan Nabi Nuh? Kita tahu anak Nabi Lut tidak beriman. Apakah salah didikan Nabi Lut? Ada isteri yang tidak beriman kepada suaminya, seorang Nabi. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Suami dia dua orang Nabi, lelaki yang salih. Tapi akhirnya mereka tidak mendapatkan hidayah itu. Kerana hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita jangan rasa Allahu Akbar, apakah aku silap dalam mendidik? Tidak. Selama dia mendidik dengan ikhlas kerana Allah, tiba-tiba hasil yang dia dapat tidak seperti yang dia harapkan, ketahuilah pahala didikan itu telah pun dia dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah balikkan hati anak tu. Setelah daripada dia meninggal, mungkin anak dia berubah jadi lebih baik, kita tak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kita bertafaul, kita bagi. Maknanya, sebagaimana kita mentaati kedua ibu bapa kita, maka kita harapkan Allah rezekikan kepada kita anak-anak yang mentaati kepada kita juga apabila kita sudah berusia tua. Jadi dalam mendidik ini banyak skill dia, selain daripada nasihat, selain daripada wasiat. Kadang-kadang
hubungan kekeluargaan ini dibina di atas mawaddah warahmah, kasih sayang, terdidik dia bergurau senda, sehingga bermulanya pendidikan seorang anak atau seorang anak tu, zuriat itu bermula dari kita memilih seorang ibu yang baik untuk anak-anak kita. Dan begitulah kesemua itu kita katakan, apabila kita dah buat sebaik mungkin kerana Allah, tiba-tiba Allah tak izin benda tu berlaku kepada kita, yakinlah bahawa Allah tidak mensia-siakan amalan orang-orang yang salih. Innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi masih belum mau panggil, ataupun kita kata jangan putus asa dari rahmat Allah. Andai kata Allah belum rezekikan kita dengan anak yang salih, boleh jadi Allah rezekikan pasangan yang salih, boleh jadi Allah rezekikan anak saudara yang salih, boleh jadi Allah hadirkan sahabat yang salih, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha mengasihani hamba-hambanya yang beriman. Wallahu ta'ala alam. Allahu khairan. Dan soalan terakhir, Ustaz, bagaimanakah seorang anak perempuan yang telah berkahwin, di manakah perlunya curahkan ketaatannya, adakah kepada ibu bapanya ataupun kepada suami? Baik, ibu bapa ni hak dia tidak akan tercabut dengan berpindahnya dia kepada suami. Betul, suami adalah lelaki yang paling dia kena taat dalam hidup dia. Okey, itu adalah hak yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, sehingga andai kata Nabi SAW sebut, andai kata seorang wanita, seorang manusia boleh diperintahkan sujud kepada manusia yang lain, dan aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya. Besarnya ketaatan dan wajibnya taat seorang isteri kepada suami. Tapi dalam masa yang sama bukanlah bererti dia boleh menidakkan hak kedua ibu bapa yang telah menjaganya daripada kecil. Tetap juga berbakti, tak kurang sedikit pun. Yang ada adalah bertambahnya ketaatan dia, dan bertambah ketaatan itu bererti bertambahnya ruang-ruang dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang salaf apabila dia meninggal, mak dia meninggal, salah seorang, dia menangis. Sehingga orang tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, aku menangis kerana dulu aku ada 2 pintu syurga, sekarang telah tertutup salah satu daripada keduanya. Jadi wanita yang berkahwin, dia ada 3 pintu syurga. Pintu syurga suami, pintu syurga ibu, pintu syurga ayah, masih tidak hilang. Jadi jangan kita kata, saya kalau kita taat kepada suami tidak mentaati kedua ibu bapa. Tidak, taatlah kepada mereka semua, kerana mereka adalah tiga-tiga itu adalah pintu syurga kita. Masih tidak, melainkan di saat berlakunya pertembungan, apa yang suami nak tidak sama dengan mak ayah nak. Di saat itu hak suami lebih utama, dan kita berihtisab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, saya nak pesan kepada para isteri ataupun para suami, janganlah ketaatan kepada kedua ibu bapa itu hilang setelah kita menerima pasangan. Kerana apa? Nikmat yang kita dapat, baiknya pasangan kita, bukan kita dapat dalam satu malam, bukan kita dapat dalam satu hari. Sebaliknya dia adalah hasil didikan seorang ibu dan ayah yang telah mendidik selama berpuluh tahun. Jadi jangan anggap itu semua sesuatu yang bertentangan. Sebaliknya saya suka bagi contoh tadi, kalau dulu dia ada 2 pintu syurga, sekarang ini dia tambah lagi pintu syurga. Semua itu adalah mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Fadil Ustaz Ahmad Hashimi, hafizahullah taala. Terima kasih banyak kepada Ustaz, mudah-mudahan tambahkan dan bermanfaat kepada Fadil Ustaz dan kepada kita semua yang mendengarkan pengisian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hashimi tadi. Dan kita tangguhkan bersama kita semua dengan bersama dengan bacaan doa kasih kepada Ustaz Ahmad Hashimi. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami,
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami dengan sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang salih yang mentaati kedua ibu bapa kami, dan kurniakanlah kepada kami zuriat yang salih dan salihah yang berbakti kepada kami setelah daripada kami tua nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami harapkan syurga-Mu, rahmat dan keampunan-Mu. Kumpulkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami seluruhnya, ya Allah. Kumpulkanlah kami semua dengan ibu bapa kami di dalam syurga yang kekal abadi di akhirat sana, ya Allah. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu, limpahkanlah rahmat dan belas ihsan-Mu kepada kami, kepada ibu bapa kami, kepada zuriat keturunan kami. Jadikanlah kami hamba yang taat, hamba yang mendirikan salat, hamba yang menunaikan zakat, hamba yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, hamba yang menjaga akhlak kami secara yang baik, yang ma'ruf, seperti mana yang Engkau ajarkan kepada Nabi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu lah kami bermohon. Segala kasih sayang-Mu kami harapkan, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati kami di atas keimanan dan ketakwaan kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.